Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi satu kesempatan pada kita yang dinamakan sebagai kehidupan. Kehidupan ini ada baik, ada buruk, yang kita sendiri memilihnya dengan apa yang telah diberikan akal dan ilmu kepada kita. Allah bagi akal untuk kita fikir yang mana baik, yang mana buruk. Boleh bezakan dengan ilmu yang kita cari. Fitnah akhir zaman bukan kerana kebodohan, tapi kerana tidak pandai menggunakan akal yang sebenar-benar daripada zon rasa yang dipandu oleh Allah. Bagaimana nak duduk di jalan yang benar walaupun kita sudah pandai tentang hal ilmu? Berdampinglah dengan ulama. Carilah ulama yang rabbaniyin, ulama yang boleh mentarbiah kita, yang boleh memberi kita rasa tentang ketakutan tentang hari akhirat. Bukan ulama hanya menceritakan tentang hukum hakam semata-mata, hanya menceritakan tentang keseronokan semata-mata, untuk dunia semata-mata. Carilah ulama yang memandang akhirat. Sebab apa? Sebab kita bukan nak duduk lama di sini. Satu, cari kesahihan daripada ulama yang sah ilmunya, iaitu bersanad, sanad riwayah dengan sanad dirayah. Siapa gurunya? Yang tu yang penting. Kalau kita mengaji dekat dia, kita menuntut ilmu dekat dia, siapa gurunya? Dan siapa guru kepada gurunya? Hari ni ramai yang hak pilih cakap pandai, sembang bab agama pandai sikit, terus jadi follower. Rupa-rupanya bekas artis yang baru berubah, yang tak tahu hukum hakam lagi tapi pandai-pandai cerita hukum. Selerak habis. Muslimin yang dirahmati Allah, cari ulama yang rabbani, ulama yang boleh tarbiyah jasad dan roh. Baik. Sebab apa? Dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, tambah-tambah dengan pandemik COVID-19 ni, kita jadi sempit ke kita jadi biasa? Kalau kita jadi sempit, bermaksud ada perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa sempit. Sebab sebelum ni kita senang dengan dunia, tapi kita tak senang dengan akhirat. Bila mai susah, akhirat boleh memandu kita untuk tidak menyempitkan kehidupan kita. Sebab apa kita sempit? Dalam kitab ada sebut 4 perkara yang menyebabkan kita sempit kita. Rasa kita sempit, tak boleh nak duduk, tak boleh. Sebenarnya memang kita dah terpenjara lama dah. Bukan kerana SOP, PKP. Tuan-tuan tengok, 5 waktu kita dah dipenjarakan oleh Allah perbuatan kita. Betul? 5 waktu. Pilah mana apa 5 waktu tu kita terpenjara, kita terikat. Tentang pakaian, kita dah terpenjara tentang adab-adab cara pakai mengikut syariat. Dah terpenjara lama dah.
Lah baru kita rasa. Dulu tu imam kata rapatkan saf, dia tak mau nak rapat pun, lah ambil, dah tak rapat dah. Nampak? Dulu kita suruh mai, tak mau mai, lah tak mai jugalah. Muslimin yang dirahmati Allah, sempit perkara yang pertama. Kenapa kita rasa sempit? Walaupun rumah kita harga berjuta-juta, walaupun kereta kita harga paling mahal, duk Langkawi memang murah. Pasal apa kita terasa sempit lagi? Kan? Sebab yang pertama, tidak suka terhadap qada dan qadar Allah, ketentuan Allah Ta'ala. Ni qada dan qadar Allah ni pandemik. Allah nak tengok kita sejauh mana. Kalau kita rasa lapang dada, alam nasrah laka sadrak, sampai tang inna ma'al usri yusra, maka kita redha. Bila kita redha, lapang. Sebab apa yang kita rasa sempit? Sebab kita tak boleh pergi melancong. Mana tu ya rasa sempit. Yang kedua, terjerumus dalam maksiat. Kita terjerumus dalam maksiat. Bila kita terikat dengan maksiat, kita tak taubat, maka kita tak boleh buat benda tu. Kita akan rasa sempit. Sebab tak boleh buat. Nak buat benda tu tak boleh. Nak buat benda tu tak, kita rasa sempit. Nak isap rokok tak boleh. Meleleh ya liang. Sempit dia rasa. Bila dia boleh tu, rasa seronok. Sebab apa? Sebab dia dah terikat gian nak benda tu. Yang ketiga, sebab dengki. Tu sebab jiwa kita sempit. Walaupun perniagaan kita maju, bila dia nampak orang buat berniaga sama juga, oh dia rasa. Sebab apa? Dengki. Sebab tu kita sempit. Yang keempat, sebab kita lari daripada peringatan Allah. Allah kata jangan, kita buat juga. Allah suruh, kita tak mau. Sebab tu kita sempit. Allah suruh sembahyang, kita tak mau. Allah suruh tutup aurat, kita tak mau. Bila dah kita tak mau, Allah bagilah kat kita ujian. Sempit rasa. Muslimin yang dirahmati Allah, ingat, nak lapangkan dada, ikut apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Mula-mula memang sempit, lama-lama Allah bisa tegal biasa. Kita dah biasa dah. Kita dah biasa hidup dalam keadaan zuhud, qanaah. Tiba-tiba main pandemik, kita tak rasa. Tapi kalau satu hari makan sampai 6 kali, tiba-tiba nak kena makan 2 kali, memang dia sempit lah. Tapi dia dah biasa makan sehari 2 kali, tidak silap sekali je dia makan, maka bila mai kesusahan, dia biasa. Sebab tu ada zuhud dan qanaah. Zuhud maksudnya menolak hak dunia, qanaah ambil sekadar perlu sahaja. Ambil takat mana kita perlu saja. Hak lebih kita simpan, beda satu hari kalau susah, ataupun kita sedekah satu hari di akhirat. Dua benda kita kena fikir. Kita simpan untuk masa depan kita dalam dunia. Yang kedua, kita sedekah kerana simpan untuk akhirat kita. Dua benda. Ada 100, 50 beda guna untuk kita, lagi 50 kita simpan dan kita sedekah, atau kita sedekah terus. Muslimin yang dirahmati Allah, tak ada lagi kata orang yang bersedekah akan jatuh papa. Orang yang tak bersedekah ni yang akan jatuh papa. Sebab apa? Sebab dia tak pernah cukup dengan apa yang dia ada. Habis sebiji kereta, sebiji kereta pula. Habis sebiji kereta, sebiji kereta pula. Tiba-tiba nak kena bayar mandatorium apa dia tu. Dia kata dia kena bayar pula dah. Ambil. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Sambung balik dalam kitab kita. Ini untuk tarbiyah hati. Saya sebut ni bukan saya sebut nak cari salah orang, cari salah diri kita. Apa yang saya sebut 4 perkara tadi, cek list balik. Oh, aku ada berubah. InsyaAllah. Ini fitnah akhir zaman. Kita terlalu seronok bila Allah Ta'ala hantar tentera dia COVID-19, virus COVID-19, baru kita tahu hebat mana pun
Trump ke, siapa ke, sama ya kena. Dia tak kira, dia tak pilih siapa-siapa pun, sama ya kena. Ulama pun kena. Baik. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini, kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi, yang ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab, Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia, nama dia Bahrul Mazi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh muslimin muslimat yang telah pergi meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia akhirat. Masalah nombor 3, 64. Masalah memejamkan mata daripada berbuat maksiat dan keterangan. Maksiat ni mula dengan mata, telinga kurang, dia mula dengan mata. Sebab itulah dia ada eksploitasi wanita. Dia pergunakan, tonton tengok iklan di TV tu, tengok teliuk pi beli lembek dene muhung kan, tengok dengan farm fresh, kerah, elok apa semua. Lepas tu pula dia punya burger bagus punya, pi buat terpenyet pula dah mata. Mau kalau kata basuh pinggan tu sekali calit dia habis hilang. Kita beli-beli tenyeh tak hilang-hilang. Mari puan dengar ini cerita dulu. Ada dulu apa dah iklan dulu. Iklan pediok tu. Tengkak laki bini. Rupa-rupanya ada ingatkan ada bini baru tolong basuh pinggan. Rupanya ada satu sabun yang cepat. Saya pun dulu kecil-kecil duk terpengaruh juga lah. Suruh mak beli Axion kot nama dia. Balik-balik calik tak hilang pun. Muhung tu. Nampak pengaruh mata. Maksiat apa pun macam tu, dipengaruhi dengan mata. Kita duk tengok, segoknya badan, tengok-tengok depan pasal jalan gambar, tengok-tengok depan, Allah. Ada macam tu. Okey. Pejam mata ketika puasa. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, dalam kitab Sirrus Salikin, Abdul Samad Al-Falimbani pun ada cerita. Sebab tu jadi syarah balik dalam bahasa Melayu. Kalau dalam syarah dalam bahasa Arab, nama dia Ittihafus Sadah. Kesempurnaan puasa yang pertamanya ni ialah memejamkan mata dan menegahkan daripada meluaskan pandangan kepada tiap-tiap barang yang dikeji. Maksudnya waktu kita puasa tu, cara dia ialah pejamkan mata. Terus duk tengok TV pun, terus duk tengok. Sebab TV pun macam-macam. Kata ya iklan Maggi, tapi hak yang masak seksi. Kata ya iklan ni eksploitasi wanita, biasalah. Mengiurkan. Okey. Dan ditegahi. Barang yang ditegah, barang dikeji, terus duk tengok pejam mata. Ni dak mau bulan puasa ya, pantai tengah. Pantai Cenang, Pantai Tengah. Abang pergi buat apa saja sementara nak tunggu buka puasa? Elok. Tengok dugong duk naik tu. Tahu mana duduk? Duduk belakang dua towel. Aduh. Pejam mata. Dalam istilah pejam mata sekali lagi kita hurai lagi. Dan memalingkan mata dan hati. Paling ni maksudnya walaupun ada depan mata nampak kali astagfirullah. Muhung orang tak ada. Muhung orang tak ada, kan tengok tak rasa apa, wali mana ni. Takkan tak terasa segak. Astagfirullah. Kan mau sembang menikah dua dia. Kan muhung kalau laki tak ada perasaan hak yang macam tu, cuma dia tak berapa nak berani dengan bini dia aja. Ada maksudnya memang ada lah, tapi ke makcik kira suami ke itu adalah lelaki sejati. Kalau dia tengok laki pula dia teringin, ha mampus.
Alah, maskulin, badan sadar pun jangan kira jantan sama jantan. Okey, maksudnya dia tu sihat. Laki kita otak clear. Sebab apa? Sebab dia suka perempuan, walaupun depan dia ada dah perempuan. Biasalah tu. Okey, ya, satu saya pesan saya, jangan komen sesuatu yang berkait dengan poligami kalau kita tak tahu hujung pangkai. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Macam baru ni ada satu NGO apa atau yang dia kata tahnik ni mengarut lah apalah, adalah kan. Dia tak faham, maksudnya dia menolak sunnah Nabi. Kalau kita mengaji akidah, ilmu tauhid, siapa yang menolak hak Rasulullah, silat-silat kufur, jatuh akidah. Hak Rasulullah, poligami itu adalah perbuatan Rasulullah. Cuba niat hati kita, kita marah tu bukan pasal Rasulullah, kita marah pasal kita kenal lelaki kita. Itu tak apa. Tapi jangan kita marah kat lelaki kita, kita hentam sambrono semua orang yang menikah. Dua, kadang-kadang cakang-cakang, oh dia tak boleh dengar, dia tak boleh dengar. Sebab apa? Dia terkena dengan suami dia, ataupun dia tak boleh. Ya, saya jumpa dah, tapi tak boleh menghentam sunnah Nabi itu tadi. Jaga. Dan hati daripada barang yang membimbangkan dia dan melalaikan dia daripada zikrullah. Apa dia benda yang boleh melalaikan hati kita daripada zikrullah? Dengar lagu pun, dengar lagu gitu, oh sedapnya, kita terlupa nak zikir, kita terlupa nak semayang kerana tengok mak leha, kita terlupa, lalai kerana main sepak raga bulat. Sepak raga bulat, sepak raga 7. Lalai kerana main badminton, lalai kerana geret, lalai hati itu tadi. Maka hadkan, buatkan sesuatu, jangan hilang lalai sampai semayang jadi lewat, ingat Allah tak ada. Tu yang melalaikan. Sebab di antaranya adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia ni satu ya, perempuan dengan harta. Mau nampak perempuan, hilang ingat Allah. Nampak kereta elok-elok ya, motor besar, hilang. Betul? Maka jaga-jaga. Tapi kalau boleh jaga hati tu, tak ada apa. Perempuan dia buat tak tahu. Okey. Baik. Kerana sabda Nabi SAW, bermula pemandangan itu satu anak panah yang biasa daripada anak panah iblis. Yang bisa ke yang biasa? Yang bisa. Anak panah iblis yang akan panah kepada kita, yang dikurniakan kepada Allah, daripada Allah pada dia. Allah bagi izin. Allah bagi izin dekat iblis. Sebab itu dialog antara iblis dengan Allah. Tapi hak mana yang beriman, hak mana yang iman kuat, try. Maksudnya benteng kita bukan kerana kita badan sadar, benteng kita bukan kerana kita pakai jubah, benteng kita bukan kerana kita putih atau hitam atau sebagainya. Benteng kita adalah iman. Dia ingat Allah. Orang hantar sihir pun jadi itu jadi, tapi dia tetap ingat Allah. Tujuan orang hantar sihir untuk mematikan dia, tapi dia mati dalam keadaan iman, hang mati keadaan kafir. Hak yang buat tadi, tak tahu ya, punca dia. Pasal apa yang kena juga? Pasal Rasulullah pun kena sihir. Maka barang siapa yang meninggalkan kerana takutkan Allah, ini orang yang takwa, orang yang beriman. Dia takut. Sebab apa? Benda ni lalai dia, benda ni lalai dia. Handphone boleh lalai dia, kereta dia boleh lalai dia, lagu-lagu boleh lalaikan dia. Nescaya mendatangkanlah dia oleh Allah Azza wa Jalla akan iman yang didapatnya manis di dalam hati. Itu baru manis iman. Manis iman apabila kita berjaya melalui ujian Allah. Tiba-tiba rasa manis iman. Hang rasa macam mana manis iman, sedangkan hang tak pernah diuji. Macam mana nak uji? Bulan puasa adalah ujian terbesar. Waktu bulan puasa jaga. Bila jaga,
Sebulan kita jaga hati, mata, telinga, semua kita jaga. Maka puasa itu khawasul khawas. Puasa ulama, puasa para awliya, puasa para nabi. Dapat. Sebab apa? Kita jaga semua. Melainkan dalam bulan puasa, qiyaman wa qu'udan. Tidur kita, bangun kita, sujud kita, semua diingat Allah. Okey. Itulah manisnya iman. Tapi nak ingat nak lalu jalan menjadi orang yang rasa manis, dia kena rasa pahit dulu. Dia kena rasa pahit dulu. Apa dia pahit? Pedih. Sebab hati nafsu dia nak yang tu. Tiba-tiba dia menolak nafsu tadi. Dia ingat takut Allah. Dia ingat takut Allah. Takwa. Takut tu takwa. Takut Allah tu takwa. Takut makhluk tu takut. Biasa. Takut Allah. Takut takwa. Takut la ni. Duk takut ke Allah. Takut Allah. Takut mendatang tu takut biasa. Saat lagi saya takut lah lalu tahun tu pasal dah kubur. Pasal saat lagi. Bukanlah. Contohnya, saya takut lah kalau saya tak timpan duit saat lagi, saya takut lagi. Depannya susah. Takut hak yang takut, khauf, mendatang. Benda mendatang yang akan jadi. Mungkin seminit lagi, mungkin. Takwa, ni, hahai suma kuntau. La ni, tu takwa. Maka dengan rasa takutlah dia berzikir. Kerana takutlah dia beristighfar. Jangan tunggu kata, tak apa nantilah tua-tua. Yang tu takut, bukan takwa. Nantilah aku tua-tua aku pergi masjid. Nantilah aku sakit baru aku nak tobat. Nantilah, nanti. Wah. Dia kena ada takwa. Takut tak jadi. Takut, semua orang takut. Kalau dengar kata hari akan digoncang, semua takut. Tahu mana? Tahu mana yang takut itu? Dalam duk kata takut, mayang tak juga. Saya takutlah kiamat. Takut macam mana? Saya takutlah azab kubur. Tahu mana? Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, 65 masalah memeliharakan lidah pula dan keterangan. Kalau nak tahu boleh baca kitab Penawar Bagi Hati dalam bab menjaga bab-bab ni. Bab lidah pula. Keterangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, kesempurnaan puasa yang keduanya itu ialah memeliharakan lidah daripada merepek-repek cakap. Yang pertama tadi apa dia? Mata. Puasa jaga mata. Yang kedua, jaga lidah, jangan duk merepek. Merepek. Popek pre sambil baju-baju benda dia merepek pada tu, dia pinu benda merepek. Boleh tak hak yang merepek tapi tukar subhanallah astagfirullah la ilaha illallah dia naik kereta, dia tengok awak slow, dia merepek ke orang awak kereta slow tu. Popek dia potong pula, tengok orang tak pergi signal, dia merepek ke orang tak pergi signal tu pula, dia merepek. Ada juga macam tu. Manusia ni yang ada di sekeliling kita 1001 macam. Dia sebenarnya Allah hantar kat kita supaya kita tengok kita ni nak jadi manusia yang berfikir, mengingati Allah, ataupun kita duk rajin duk merepek. Tengok orang ada hak yang lah dia nak buat pilihan raya pula dah. Dia nak jadi pula dah. Yang kita duk tengok tu pun duk merepek. Kita tak sama bendera dengan dia. Popek lantak pergi ke dia lah. Kuat agung bagi. Faham tak faham sudah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak salah bepi ke depa lah. Kita duk fikir macam mana mati aku ni, macam mana ni. Hak tu patutnya tengok anak-anak tak bangkit subuh. Popek. Kenapa kita merepek, kita takut? Bukan pergi merepek bab-bab lain. Muslimin yang dirahmati Allah. Cakap dan berbuat bohong dan mengumpat dan mengacum-ngacum. Apa dia tu mengacum? Mengacum ni ialah dia report. Kalau nak report, habaq hak betul itu saja. Jangan duk mengacum tambah. Yang menambah-nambah tu nama syika. Yang tu menambah-nambah cerita. Kita pergi buat report. Ataupun kita pergi habaq kat Tok Imam, kita habaq kat Tok Qadi. Pasal apa laki kita buat kat kita macam ni. Laki saya sepak saya. Okey, hak betul sepak. Dalam sepak
Dia pijak saya, tu ambuh lah tu, tu mula muhung lah tu. Lepas tu dia tu lah dah lah perut buncit, nu lagi limung. Hak tu dia bagi sika, hak tu lah yang diharamkan, menambah-nambah. Kalau takat kita tajassus, kita tengok, kita ambil, kita nak pi report, abang hak tu saja, jangan ditambah-tambah. Yang tambah tu mengacum tu, yang kes berkelahi cikgu dengan waris tu. Anak balik abang kat pak, kata cikgu buat dia sekian, tunjuk bekas lah apa semua lah, tanpa ada ni, mengacum tu. Kalau takat apa, saya kena tibai, okey, pasal apa, kita tanya balik, pasal saya tak buat kerja sekolah, clear, dah lah tibai, kuat lah, cik teriak lah, dan dengar, dia mula dah, serang cikgu. Pak pula bahar lul. Aduh, kita dulu mau duduk balik habak macam tu, tunggu pula 2 hari tak masuk dalam rumah tuan-tuan. Balik duk abang kata cikgu tibai, mai aku nak tambah pula, lari tak cukup tanah, tak berani balik. Mau jadi orang lah, nak jadi apa, walaupun dah masuk universiti, kalau takat macam tu punya duk perangai, tahulah tuan-tuan. Pasal apa? Mengacung tu pun merepek lah, balik duk cerita. Isteri pun macam tu juga, merepek. Laki balik penat-penat, dia duduk popek duk mengacung ni anak dia, hak nu ni. Jangan ditambah. Kalau anak tu buat tu, pasal apa? Sepak anak. Pasal mak duk pam duk torture. Pak pula balik dah lah kereta mampu pergi jalan tadi, hujan pula tu, sampai rumah mak duk bagi torture, mengacung macam-macam. Anak hang buat apa kat mak hang? Nampak tak? Muslimin yang dirahmati Allah. Dan berkasar-kasar, kasar hidup dia, tak ada lemah lembut, adab langsung, tak kira dengan siapa, mau kasar. Mau jumpa budak demam, demam jumpa dia lah tu. Ni dia punya misal. Tak kerti senyum, sunnah Nabi SAW, jumpa budak bagi salam, urut kepala, senyum kat budak-budak. Sebab apa? Rehanullah, depa ni haruman syurga. Pegang tangan budak, cium pula tangan budak. Sebab apa? Sebab haruman syurga tu ada pada depa, budak-budak ni dak. Musik. Wah, gelak. Apa dia ni? Muslimin kasar, bengeh. Jangan ada sifat orang Islam yang beriman, tidak ada sifat-sifat yang sebegitu rupa. Walaupun kita di training jadi komando ke apa pun, jangan duk kasar dengan orang. Yang kasar patutnya dengan musuh. Tu kena faham. Dan berbantah-bantah. Tu bantah tu nada bantah lah tu. Pemayang, orang nak tengok TV, dia tahu. Tu tetap. Tak pun bantah macam mana? Bentak kaki. Tum, kena rumah 2 tingkat pula atas kayu. Dengar kaki dia, tum, bantah tu. Orang tu pergi semayang. Nampak? Dan berpura-pura. Apa dia pura-pura? Ambil simpati, cari simpati, buat atau sedih, buat atau sakit, buat apa. Tak payahlah. Amboi nampak penat macam puasa, baru pukul 8. Ada hidup. Masa duk pura-pura sangatlah. Kawan nak minta nak buka, baru pukul 8, dia buat lembek dah. Aduh. Patutnya kita tu kena kuat. Ataupun dalam sembang yang pura-pura ni selalunya dia akan wujud pembohongan. Pura-pura dia takut, pura-pura hak ni, maka akan wujudlah cerita-cerita dan sebagainya. Atau bermuka-muka, kau ni macam ni, dia pergi kat kuanu cerita macam tu, okey, dia pergi kat A, dia cerita macam A, dia pergi kat B, dia kata A kata kat kau ni. Dan melazimkan diri kita dengan diam lebih baik kalau kita puasa. Tak peraya 11 bulan dia belajar dia buat tu, sebulan dia nak kena stop, ada nak boleh gastrik. Ada hak tu bukan saya kata, ada tu Mami Jarum kata, dia tak boleh mengatakan orang dia gastrik. Itu yang dia kata ke orang. So sebulan tu kita latih
latih pelan-pelan. Hak duk main Facebook, main apa, duk tengok Langkawi sana sini, berhenti bang lah. Duk tengok hakim lah. Hakim pun ada dalam grup tu, mufti pun ada, macam-macam. Dia buat hukum lah, dia ni lah, ilaha illallah. Saya pun malas nak tengok dah. Terus dan berbimbang dengan zikrullah Ta'ala dan membaca Quran. Diam, lebih banyakkan kita zikrullah dan baca Quran. Hari ni apa dia? Hari Sabtu. Apa dia patut zikir kita? Ya Allah, la ilaha illallah. Berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Tu sebab siapa yang letak semua tu? Imam Ghazali lah. Tiap-tiap seminggu tu ada zikir. Sebab apa? Nak bagi kita terikat dengan benda tu. Mau kalau habis, selawat pula 1000 kali. La ilaha illallah, lazimkan. La ilaha illallah bukan kata tiap-tiap hari Sabtu. Tiap-tiap hari pun la ilaha illallah adalah lebih baik. Duk la ilaha illallah. Lepas tu sedekahkan kepada orang-orang yang kita sayang dan muslimin muslimat. Maka inilah yang bernama puasa lidah. Dan telah berkata Sufyan, al-khibatu tafassudu as-saum. Bermula mengumpat itu membinasakan puasa. Kata ke orang tu adalah membinasakan segala puasa kita. Dan telah bersabda Nabi SAW, innamas saumu jannah. Hanya sahaja puasa itu dinding, bukan jannah, junnah. Dindingan daripada jatuh ke dalam maksiat. Macam mana kita nak dindingkan orang yang nak kahwin tapi tak cukup duit, orang yang nak kahwin tapi tak ada ni, tapi dia tak tahan, maka dia berpuasa. Adalah lebih baik berpuasa. Dia kata puasa siang malam dia tak bahaya. Hari saya nak pergi Nagoya juga, nampak hangat kata siang puasa tak kena. Orang kalau puasa siang hari itu, dia puasa betul-betul. Man sama Ramadan. Siapa yang betul puasa imanan wahtisaba. Kalau betul-betul siang dia puasa sungguh-sungguh, jaga ni, nafsu dia matilah. Main malam dia banyakkan baca Quran, dia banyakkan berzikir, dia banyak tarawih, dia banyak buat sunat. Ada dia nak pergi Nagoya? Dah. Naik nama Nagoya pula. Tak mana, tak lain lah. Pergi Cenang. Contoh. Tapi pasal apa? Siang kita puasa, tapi malam pun duduk macam tu kok. Silat-silat lebih lagi duduk ada. Heranlah. Pasal puasa kita bukan imanan, bukan dengan iman. Ni hak yang mata, mulut, telinga tak ada, tak jaga. Tambah-tambah siang tadi ke 12 buka TV, nampak pula ni dia punya duduk ada. Main malam duduk bayang hak tu. Tu yang pekat gila kat Sarimah. Makan nampak Sarimah, nak tidur nampak Sarimah, lalas suruh hak pekerja pergi Minang cerita. Tak apalah, mau kalau hak memang nak kahwin, ni hak yang tak boleh kahwin. Ni cerita orang yang tak boleh kahwin, tak ada kesempurnaan dan sebagainya. Macam mana dia nak jaga diri dia daripada berbuat maksiat untuk ke arah tu? Maka dia kena puasa. Kalau orang tanya kita, saya selalu buat benda ni, habaq dia, hang puasa. Saya selalu sangat ni, hang puasa. Saya rokok tak boleh tinggal, hang puasa. Tapi buka-buka pun dengan rokok juga. Tak tahu. Allah malakazum tu, wal buluk tu, wal melahak tu, wal lapang tu, hak tu dulu. Tu nak berhenti bila tuan-tuan? Terus. Okey, maka apabila ada seseorang itu puasa, janganlah bercakap bohong, busuk. Bercakap busuk dan lucah. Apa dia lucah? Cakap-cakap hak yang menaikkan berahi tu tak? Sembang lah. Dan jangan berbuat bodoh. Apa dia? Buat bodoh, bukan buat bodoh je nak. Buat bodoh tu macam nak bagi lawak. Apa bagi apa? Lawak bodoh dan sebagainya. Maka jika sekiranya datang seorang berbantah-bantahan atau mempermaki-maki, hendaklah kata padanya, orang tu kita tak mau dah, kita tobat. Kuan tu main dengan kita, main-main kat kita, dia nak cerita kat kita, dia nak maki kuanu, dia nak ni, dia nak buat bodoh apa semua, nak bagi kita gelak. Tu semua mematikan hati semua tu. Inni shaimun, kata Nabi. Inni shaimun, aku puasa. Aku puasa.
Inni shaimun, kata Nabi. Kerana ada datang pada hadis bahwasanya dua perempuan yang puasa keduanya pada zaman Nabi SAW. Ni cerita dia. Maka memenatkan keduanya oleh lapar dan dahaga pada akhir siang harinya. Dua orang perempuan ni zaman Nabi hanya puasa, mereka lapar dahaga saja, hingga hampir keduanya binasa. Binasa kerana apa? Tak tinggal maksiat. Maka menyuruhlah keduanya akan orang pergi minta izin kepada Rasulullah SAW hendak berbuka sebelum sampai waktu. Sampai rosak dah puasa mereka rosak. Kalau mereka puasa pun puasa yang tak dapat apa, penat dah. Lepas tu pergi hantar ke orang ni, pergi jumpa Rasulullah, minta fatwa. Abang mereka buka puasa buang lah. Duk kata ke orang apa? Faham tak? Pernah dengar tak? Hang buka puasa lah, kan? Pasal apa? Mulut duk kata ke orang. Dia kata kat dia, hang buka puasa pasal zaman Rasulullah ada cerita. Maka dikirim oleh Nabi kepada keduanya akan satu bekas kosong. Nabi kirim dekat hak yang laki tadi, hak yang mai tanya fatwa, pergi kirim bagi kat dia. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, suruhkan keduanya muntah keduanya di dalam bekas. Ni bekas kosong ni, hampa dua muntah dalam ni. Akan barang yang dimakannya berbuka. Pasal apa? Pasal laki tadi, hak pitanya Nabi tadi, dia dah suruh depa ni, hampa dah mulut duk kata ke orang biar hampa buka, depa buka sungguh. Lepas tu Nabi bagi bekas kosong, suruh muntahkan balik. Maka kedua perempuan itu pun memuntahkannya. Seorang daripadanya muntahkan darah hidup, darah fresh, dan daging putih lembut. Muka dengan Rasulullah suruh keluar sungguh. Dan muntah yang seorang lagi seperti itu juga, hingga penuh bekas kosong tadi, keluar darah merah keluar, dengan daging pun terkeluar. Maka hairanlah orang-orang melihat akannya, dan dibawanya muntah itu kepada Nabi. Maka sabda Nabi SAW, dua perempuan ini puasa keduanya daripada barang yang dihalalkan Allah bagi keduanya. Mereka bukan makan benda haram, mereka puasa. Dan berbuka keduanya atas barang yang diharamkannya. Pasal apa mereka berbuka tadi? Karena atas keduanya itu, iaitu duduk keduanya berhadapan, maka duduk beradu itu kerjanya mengumpat orang. Aja mereka duduk, mau dua ni jumpa CNN. Mau kalau dua ni jumpa jam. Apa jangan bagi mereka dua ni jumpa. Mau dua dia jumpa, ada lah cerita mereka. Hak seorang, kalau lelaki dipanggil mamu jarum. Ni mami, yang ni mami jarum, yang ni mamu bedang. Elok. Maka inilah muntahnya daripada daging-daging orang yang diumpatnya, yang keluar pada mulut mereka balik. Ya, ada kata mereka teruskan berpuasa, tapi minta fatwa supaya suruh mereka buka. Mereka tak buka pun, tapi dikira dia dah tak berpuasa. Maka Nabi suruh bagi bekas, suruh hampa muntah. Muntah sungguh, keluar darah dengan keluar daging yang berwarna putih. Maksudnya daging fresh. Siapa tadi? Apa dia maksud kalau kita mengumpat orang? Seolah-olah kita makan daging saudara kita. Dah jadi zaman Nabi SAW. 66. Nanti kita masuk dalam menjauhkan telinga daripada mendengar yang tiada baik. Kalau boleh bulan puasa ni, atau kita waktu kita berpuasa sunat, puasa sunat lagi cabaran tuan-tuan. Okey ya, bila kita puasa, jaga telinga, jangan duk dengar hak benda yang melalaikan. Saya tak boleh habaq macam mana yang lalai. Kalau kita dengar lagu sekalipun, siapa yang menyanyi? Saya tak tahu nak bang. Kalau dengar lagu tu, saya tak mau kata lagu rock ke, lagu ni ke, perempuan yang menyanyikan. Dah, kalau kita dengar sampai kita lupa Allah Ta'ala, tinggalkan. Saya kata, bukan saya kata okey, lagu ni tak boleh, lagu ni boleh. Dah, kadang-kadang lagu hak boleh pun dengar pun lalai juga. Tu sebab ulama dulu tak letakkan lagu memuja perempuan ke apa ke, tambah memuja perempuan lagi lupa lah. Walaupun lagu tu hanya kaitan dengan kampung, balik kampung, lupa nak zikir, duk teringat kampung, lalai tak? Benda yang melalaikan.
Senang cerita, melalaikan daripada kita zikrullah, daripada hati kita berdetik dengan Allah, 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 Allah. Tiba-tiba balik kampung hari itu dengan sibuk balik kampung, balik kampung. Mayang pun lupa. Tak pun mayang pun lewat kerana duk fikir nak balik kampung. Roro tempah dah lagi. Bunyi macam-macam. Tu yang kata, saya tak letakkan kata hanya lagu memuja perempuan, hanya lagu hak yang puji pada manusia, puji makhluk. Dah juga kadang-kadang tak ada pun sifat-sifat memuji-muji, tapi kerana melalaikan gitar. Gitar. Depa kata gitar tak apa. Lagi mana tak lalai. Okey, kita letak kata tak lalai kalau dia tu boleh. Tapi kalau dia ting ni sedapnya dia main lalai, maka jatuh jadi haram. Kalau dia boleh ting ni Allah boleh ke ambil tu. Seruling, tiupan ni benda yang cukup menusuk. Clarinet macam Kenny G, saya minat. Kan, sebab bila saya dengar saya tenang, seronok. Tapi saya cuba bila dengar, oh tak boleh, dia syahdu pelik macam kena ganja. Ada orang kata okey. Maka kalau kita lalai daripada mengingati Allah, kalau kita boleh guide tak apa masalah bila dengar ya. Maka ulama tasawuf meletakkan haramkan, senang. Ulama syariat kata boleh selagi mana tak lalai. Tapi kita kenaikan diri kita, kita kenaikan orang ni, kita kenaikan orang ni. Tak kenai, maka ulama meletak haram. So kena faham apa siapa yang diharamkan. Apa siapa ulama nu kata? Sebab dia ni memandang kepada mencegah lebih baik daripada mengubati. Yang tu yang poin dia. Cegah awal senang. Haram bukan kata haram masuk neraka, tapi kalau dia dah betul lalai, maka dia akan masuk neraka. Main gitar sampai duduk depan pintu masjid, gereng orang azan dia pun duk gereng. Dia dengan katak hak bunyi minta hujan lebih kurang. Gereng. Lupa. Okey, takat tu saja. Pasal apa? Mendengar yang melalaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.